Ini sambungan lagi kepada bab dulu. Sambungan kepada bab dulu lagi, yaitu bab qaulillah yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Di bawah bab tu lagi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, ini Khadijah, dia datang kepadamu dengan membawa bekas yang berisi makanan ataupun ina ataupun minuman. Fa aqriha min rabbiha salam, kamu sampaikanlah kepadanya salam daripada Tuhannya. Wa basyirha bi baitin min qasab, dan berilah berita gembira kepadanya akan mendapat sebuah mahligai daripada qasab, ini buluh, la sakhab fihi wala nasab, yang tidak ada riuh rendah padanya, tidak ada bising padanya, dan la nasab, tidak ada juga penat lelah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata Nabi SAW apabila bertahajud pada waktu malam, baginda akan mengucapkan, Allahumma lakal hamd, bagimu segala pujian, anta nurus samawati wal ard, engkaulah yang menyinari langit-langit dan bumi. Walakal hamd, bagimu segala pujian, engkaulah yang menegakkan ataupun yang menguruskan langit-langit dan bumi. Bagimu segala pujian, engkaulah yang memiliki langit-langit dan bumi dan segala apa yang terdapat padanya. Engkaulah yang sebenar, janjimu benar, kata-katamu benar, waliqa'uka haq, dan pertemuan denganmu benar, syurga benar, neraka benar, nabi-nabi benar, kiamat benar. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, aku berserah kepadamu dan kepadamu aku beriman, kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu aku kembali, dan keranamu aku bertengkar. Wa ilaika hakamtu, dan kepadamu aku mengadu, yakni aku berhakimkanmu. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, oleh itu engkau ampunilah dosaku yang terdahulu dan terkemudian. Wa ma asrartu, dan apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku nyatakan, yakni dosaku yang tersembunyi dan yang nyata. Anta ilahi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan melainkan engkau. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW ketika ahlul ifk, orang yang menuduhnya, berkata sesuatu, berkata apa yang mereka katakan, fabarra'ahallahu mimma qalu, maka Allah melepaskan, membebaskan, membersihkannya daripada tuduhan mereka. Masing-masing perawi itu menceritakan, ini kata Zuhri, masing-masing perawi menceritakan kepadaku sebahagian daripada hadis yang dia telah ceritakan kepadaku daripada Aisyah. Kata Aisyah, tetapi demi Allah, aku tidak pernah azunnu, menyangka bahawa Allah akan menurunkan wahyu yang akan dibaca, jadi wahyu sebagai Quran tentang kesucianku. Wala sya'ni fi nafsi, diriku, pada aku, kedudukan aku pada aku, kana ahqar, sangat hina, sehingga patut disebut oleh Allah tentang aku, tentang sesuatu yang akan dibaca oleh orang. Walakinni kuntu arju, apa yang aku harapkan hanyalah Rasulullah SAW akan bermimpi, yang dimana Allah SWT membersihkan aku dengan mimpi itu. Wa anzalallah, dan Allah menurunkan sesungguhnya orang-orang yang membuat fitnah itu, hingga kepada 10 ayat berikutnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda,
Allah berfirman, apabila hamba-Ku mahu melakukan sesuatu kejahatan, maka jangan kamu tulis lagi. Maka jangan kamu tulis lagi selagi dia tidak mengamalkannya. Kalau dia mengerjakannya, barulah kamu tulis seumpamanya, sepadan dengannya. Wa in tarakaha, tetapi kalau dia meninggalkannya, dia tidak melakukannya kerana-Ku, kamu tulislah. Itu sebagai satu kebajikan. Kalau dia nak melakukan kebajikan, walaupun dia belum lagi melakukannya, kamu tulislah untuknya satu kebajikan. Tetapi kalau dia mengerjakannya, kamu tulislah untuk dia 10 kali ganda kebajikannya, hingga kepada 700 kali ganda. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menjadikan makhluknya, apabila dia selesai menjadikan makhluknya, bangunlah rahim. Maka Allah berkata, kenapanya? Qalat, rahim berkata, inilah tempat orang yang berlindung denganmu daripada perbuatan memutuskan silaturrahim. Faqala, ketika itu Allah berkata, tidakkah engkau puas, tidakkah engkau suka, puas dengan aku menghubungi orang yang menghubungimu dan memotong orang yang memotongmu? Aku memutuskan orang yang memutuskanmu. Rahim berkata, ya, oh Tuhanku, ya wahai Tuhanku. Qala, Allah berkata, fadzaliki laki, itu adalah hakmu. Itu engkau dapat. Thumma qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah membaca ayat ini, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Adakah tidak mungkin kalau kamu berkuasa, maka kamu akan melakukan kerosakan di muka bumi dan memutuskan arhamakum, yakni hubungan rahim di antara kamu? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid, beliau berkata, pernah Nabi SAW mendapat hujan. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, qala Allah berkata, awal-awal lagi ada di antara hambaku yang kafir kepadaku, ataupun asbaha, pagi hari lagi ada di antara hamba-hambaku yang kafir denganku dan beriman kepadaku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah berkata, apabila hambaku suka untuk bertemu denganku, maka aku suka bertemu dengannya. Dan kalau hamba itu tidak suka bertemu denganku, aku juga tidak suka bertemu dengannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku mengikut kepercayaan ataupun sangkaan hambaku terhadapku. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada seorang lelaki berkata, seorang lelaki yang tidak pernah melakukan sesuatu kebajikan berkata, kalau dia mati maka kamu bakarkannya dan kamu bakarkannya dan kamu hamburkan sebahagian daripadanya di daratan dan sebahagiannya, separuh daripadanya di lautan. Maka demi Allah, kalaulah Allah mendapatkannya, kalaulah Allah dapat menangkapnya, tentu dia akan menyeksanya habis-habis dengan siksaan yang tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun daripada penghuni bumi ini. Maka Allah memerintahkan laut mengumpulkan apa yang ada padanya, dan memerintahkan daratan supaya mengumpulkan apa yang ada padanya. Kemudian Allah berkata, Allah berfirman,
Yang kata kepada orang itu, lima fa'alta, kenapa engkau buat begitu? Qala, orang itu berkata, kerana takut kepadamu dan engkau maha mengetahui, kerana itu Allah mengampuninya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Amrah, beliau berkata, saya telah mendengar Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, seseorang hamba apabila melakukan dosa, kadang-kadang beliau berkata adnaba dzamban, sama juga makna dia, cuma lafaz itu berbeza, melakukan dosa. Maka dia berkata, Tuhan, aku telah melakukan dosa. Kadang-kadang beliau berkata, aku telah mengerjakan, asabtu, sama makna dia, aku telah mengerjakan yang di dosa. Faghfirhu, ampunilah dosa itu. Maka Tuhannya berkata, adakah hambaku ini sedar bahawa dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampuni dosa dan dapat menyiksanya kerananya? Aku ampunkan kepada hambaku ini. Kemudian beberapa lama kemudian, orang itu melakukan pula satu dosa, ataupun adnaba dzamban, sama saja maknanya, dosa yang lain pula. Dia pun kata, Tuhan, aku telah berdosa, ataupun aku telah melakukan dosa yang lain pula, ampunkanlah dosa itu. Maka Tuhan berkata, adakah hambaku ini percaya bahawa ataupun sedar bahawa dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampunkan dosanya dan dapat menyiksanya kerananya? Aku ampunkan hambaku ini. Kemudian beberapa lama kemudian dia melakukan dosa pula, seperti itu juga. Kadang-kadang dia kata asaba dzamban, makna dia sama, melakukan dosa. Orang itu berkata, Rabbi, Tuhan, aku telah melakukan dosa. Ataupun dia kata adnabtu akhar, yani aku telah melakukan dosa yang lain pula. Faghfirhu li, ampunlah dosa itu, dosaku itu. Tuhan pun kata, adakah hambaku ini sedar ataupun yakin, percaya bahawa dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampunkan dosanya dan menghukumnya dengan sebab dosanya itu? Aku ampunkan dosa, aku ampunkan hambaku ini. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW, baginda menyebutkan tentang seorang lelaki zaman dahulu, ataupun dari kalangan umat yang lalu. Dia telah mengatakan sesuatu, maksudnya Allah telah memberikan kepadanya harta dan anak-anak. Apabila dia hampir mati, dia berkata kepada anak-anaknya, ayyu abin kuntu lakum, bagaimana aku sebagai ayah kepada kamu semasa lalu? Qalu, mereka berkata, khairu abin, engkau adalah sebaik-baik ayah. Qala fa innahu lam yabtari aw lam yabtaiz 'inda Allah khaira. Dia kata, sesungguhnya dia tidak ada menyimpan apa-apa pun kebajikan di sisi Allah. Kalaulah Allah menangkapnya, kalaulah Allah mendapatkannya, tentu dia akan menyiksanya. Tengoklah, kata dia, kalau aku mati nanti, kau bakarlah aku, sehingga apabila aku menjadi arang, kamu ishaquni, kamu hancurkan, jadikan debu. Qala, ataupun katanya fashakuni, sama saja makna. Dan apabila tiba hari yang kencang anginnya, kamu hamburkanlah debu ataupun habu aku itu pada angin yang kencang itu. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berjanji dengan anak-anaknya dengan sungguh-sungguh supaya melakukan begitu terhadap mayatnya. Wa Rabbi, demi Tuhanku, memang begitulah mereka lakukan. Kemudian mereka pun hamburkannya pada hari yang kencang anginnya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berkata, kun, jadilah engkau. Tiba-tiba saja jadilah orang itu seorang manusia yang sempurna. Qala Allah,
Allah pun berkata, hai hambaku, apakah yang telah mendorongmu melakukan apa yang telah engkau lakukan itu? Orang itu menjawab, makhafatuk, kerana takut kepadamu. Au farakum minka, sama saja maknanya. Farakum minka itu pun makna sama saja, yaitu kerana takut kepadamu lah. Qala, Nabi SAW bersabda, Allah tidak membalasnya melainkan dengan merahmatinya juga. Qala marratan ukhra, wa qala marratan ukhra, pada kali yang lain Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya dengan selain daripada itu, selain daripada memberikan rahmatnya kepada orang tadi. Aku menceritakan hadis ini kepada Aba Uthman. Dia kata, saya telah mendengar hadis ini daripada Salman, cuma dia ada menambahkan di dalamnya, adruni fil bahr, kamu hamburkan aku dalam laut, au kama haddatha, atau lebih kurang begitulah diceritakannya. Lepas tu dengan satu syarat lagi daripada Mu'tamir, dia kata walam yabta'iz. Tu satunya lam yabta'ir. Khalifah kata dalam isnad dia tu daripada Mu'tamir juga, dia kata lam yabta'iz. Qatadah mentafsirkan makna yabta'ir atau yabta'iz itu apa maknanya? Yani lam yaddakhir, yani dia tidak ada menyimpan apa-apa kebajikan. Itulah, kita ni masih lagi dalam bab kalam Allah lagi. Semua ni hadis-hadis ni nak menyabitkan Allah Subhanahu Wa Taala itu mempunyai kalam, dan Allah Subhanahu Wa Taala bersifat mutakallim, berkata-kata, bercakap. Walaupun percakapan dia tu tidaklah seperti makhluk, tapi dia ada sifat itu. Di antaranya hadis ini, mula-mula ni Abi Hurairah, dia kata tu, siapa kata? Abu Hurairah kata ke? Tidak, Jibril kata. Artinya Abu Hurairah ni terus meriwayatkan begitu. Dia tidak cerita pun Nabi kata. Dengan sebab itu ada orang komen Bukhari itu, dia katalah di antaranya hak ni lah. Dia kata padahalnya hak ni sanad yang lengkap pun ada. Saja Imam Bukhari buat gini, macam-macam cara dia. Itu termasuk dalam tafannun, ataupun Imam Bukhari yang suka buat macam-macam lah cara tu. Kalau kita tengok sini nombor 9 ni, dalam bab tazwij Khadijah, perkahwinan dengan Khadijah dulu, di bahagian akhir bab manaqib, dia ada sebut sanadnya cukup daripada Abi Hurairah. Faqala, maka Jibril pun kata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini Khadijah. Maknanya dengan sanad yang lengkap di sana. Hak ni pun sanad tu jugalah, sanad tu juga. Jadi ada ulama yang mengatakan hadis ini mauquf ni, tidak marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Sebab Abu Hurairah tu kata. Kalau Abu Hurairah kata, kalau kita fikir pun dari segi logik pun, macam mana dia tahu malaikat kata tu? Mestilah dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dia tahu daripada sahabat yang lain. Sebab benda ni nak tahu malaikat kata ke apa ni, dia tak boleh tahu sendiri. Tentu dah begitu. Tapi zahirnya nampak Abu Hurairah tu kata begitu. Dia nak faham benda-benda ni, dia kena tengok tempat lain juga dalam Bukhari. Ini tidak mauquf, tapi sebenarnya hadis ini marfu', yang ini berdasarkan sanad yang sebelum ni. Tetapi Hak Kirmani kata hadis ini mauquf, boleh jadi dari segi istilah. Kalau kita perhati kepada hak ni sini, hak ni saja. Tapi kalau perhati dari hak lain, tidaklah mauquf, tetapi marfu' hadis ini. Mana sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dari segi logiknya, seperti kita kata saat ni lah, takkanlah Abu Hurairah nak kata sendiri, mesti dia tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tengok sini, ini Khadijah, kata Jibril, tak ada sebut, tak ada sebut yang Allah Subhanahu Wa Taala kata pun. Jibril kata. Mana orang kata nak menyabitkan kalam Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam hadis ni? Jawapannya iaitu fa'aqriha min rabbiha assalam wa basyirha. Ini zahirnya nampaknya sampaikan salam Tuhan kepada dia.
Dan berilah berita gembira kepadanya. Sesoalnya Jibril yang memberi berita gembira tu. Tapi kalau kita perhati, Jibril siapa dia nak beri berita gembira? Jadi Jibril kerja dia sini bukan menyampaikan salam Tuhan saja. Hak kata beri berita gembira tu Allah SWT lah rakyat dia tu dulu. Sampaikan berita gembira ini kepada Nabi SAW tentang Khadijah tu. Walaupun Jibril yang sebut gini, tapi sebelum pada tu Allah SWT kata dah ke dia. Di situlah maksudnya ada kata-kata Allah SWT tu. Sebab Jibril tak akan kata sewenas-wenas sendiri dia nak beri berita gembira kepada orang akan dapat gini-gini, kecuali dengan Allah SWT kata dulu. Situlah maknanya terbukti hak ni. Lepas tu dari segi hadis tu, hadis ni berapa kali dah jumpa ni, banyak tu. Riwayat daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW katanya, Allah SWT berkata ataupun berfirman. Ni hadis kursi. Bila kata Allah kata, maknanya Allah tu ada kata-kata lah. Allah tu bersifat dengan qail, mutakallim. Begitulah. Dia kata a'dadtu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di hati manusia. Hadis ini menunjukkan bahawa syurga itu Allah cadangkan, siapkan itu, dia sudah buat dah. A'dadtu, aku telah sediakan. Telah sedia. Mana bukan akan sediakan. Orang Mu'tazilah kata dah kalau tidak nak bui lagi, buat ke dia. Dia kata syurga tak ada lagi. Dia kata gitu. Kita kata uiddat lil muttaqin dalam Quran sebut. Syurga itu telah disediakan, telah. Lepas tu dalam hadis ni serupa juga. A'dadtu, aku telah sediakan, bukan akan sediakan. Maknanya sudah ada dah. Sudah ada dah. Dia kata Mu'tazilah ni dia takwil lah hadis-hadis lagu ni. Ayat tu pun dia takwil juga. Tuhan dia boleh kata kun fayakun saja, kata dia. Tuhan Maha Kuasa, apa perlu buat lah ni? Dia kata tak kena tu. Dah kalau dalam hadis, dalam Quran sebut dah, sudahlah. Apa kita nak takwil lagi? Memanglah kita, bukan makna apabila kita terima kata Tuhan buat dalam ni, maknanya dia tidak kuasa. Bukan kita percaya gitu. Kita percaya dia Maha Kuasa, tapi dah dia ayat gitu. Gitulah. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak takwil lagu tu. Hak Imam Bukhari naknya, sini dia sebut Allah kata. Tu ya, hak dia nak. Dan ini termasuk dalam hadis kursi. Hadis ni pun sudah berapa kali. Maknanya hak dalam Quran dalam syurga ni dia sebut wa utubihi mutasyabiha. Dalam Quran itu diberikan kepada manusia ni dalam syurga hak serupa dengan dalam dunia tu. Hak serupa tu dari segi zahir saja. Dari segi zahir saja. Nak mengingatkan kembali manusia tu kepada hak lama. Sebab manusia ni dia suka kalau lama-lama dia rapat. Sebab kita duduk luar negeri lah. Kita beri budu kita tak nak. Lama tak pakai budu, boleh budu nyop nak. Gitu. Begitu juga ni pun dari segi zahir. Hakikat dia tidak sama. Walaupun nama Allah Mu'tah pun, nama Allah Dia dalam syurga, tidak sama dalam dunia. Cuma dari segi zahir saja sama. Sebab itu dia kata mutasyabiha, serupa tu dari segi pandangan zahir, tapi dari segi hakikat dia tidak sama. Kalau Dia dalam dunia ni lagu ada. Orang angin benar. Waktu bau pula nak makan banyak pun tak boleh, sakit kepala. Itu hak dalam dunia. Nu tidak lagu. Dan tak serupa lah. Hak sebenarnya kalau nak kata pernah kali tak pernah terlintas, tak terlintas. Banyak lagi lah hak lain-lain lagi hak tak terlintas. Hak tak pernah tengok, hak pernah tengok apa ada juga, tapi serupa, hakikat dia tidak sama juga. Kalau kita kata budu ke gapo ke, tidak sama. Kalau ada juga hak memang tak pernah tengok. Tak pernah tengok. Hak dalam dunia ni pun lagu tu kan. Orang zaman dulu mana pernah tengok lampu elektrik. Pernah tengok, sebab kita tengok tak apa. Padahal dalam dunia. Apatah lagi hak syurga tu. Allah SWT
memang simpan untuk orang-orang yang beriman. Riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bangun pada waktu malam untuk bertahajud, dia pun kata lagu ni. Inilah di antara doa dianya, seperti yang kita baca tadi. Hadis ini banyak kali juga kita jumpa. Hak dia nak ayat mana? Hak Imam Bukhari nak rekah cerita. Wa qaulukal haq. Situ. Kata-katamu adalah benar. Mana Tuhan ni ada kata-kata. Berkata-kata. Hak tu naknya. Hak lain tu betul belaka. Cuma hak Imam Bukhari nak sini. Sebab tu hadis ni dia mari pada ketika lain. Dia mari juga hadis ni dengan maksud lain. Sini maksud dia duduk situ. Wa qaulukal haq. Kata-katamu adalah benar. Kata-kata Tuhan dalam apa bentuk sekalipun, atas nama kitab apa sekalipun, adalah benar. Adalah benar. Tidak dalam bentuk kitab pun, perintah dia, kata-kata adalah benar. Kita kena terima gitu. Sebab ada kata-kata ni hak tidak benar. Hak tidak benar. Allah SWT kata-katanya adalah benar. Hak tu hak nak. Hak lain-lain lagi pun itu menjadi akidah kita. Hak lain-lain tu, surga benar, neraka benar, nabi-nabi benar, kiamat benar, semua tu menjadi akidah kita. Dan hadis ini serupa dengan ayat Quran juga, mengatakan benar. Ni semua benar, serupa lah. Dan hadis ini menyabitkan tauhid dalam segala-galanya kepada Allah sahaja. Itulah yang Nabi SAW ajar. Dia pergi mana pun ada semua. Ada semua di tauhid. Kalau kita nak mengadu kepada Allah, kalau kita nak balas kerana Allah. Kalau kita nak berhakim, siapa yang nak buat keputusan? Allah buat keputusan. Segala-galanya Allah. Itu barulah tauhid. Begitu juga yang mengampunkan dosa ni siapa? Allah semata-mata. Hak dosa hak tersembunyi, hak dosa hak nyata, hak dulu hak kedia, Allah belaka. Tak ada orang lain. Itu dia nak tanam. Sebab tu dia tanam tu kemah, molek. Sebab tu orang Islam akidah dia molek. Adapun pengikut-pengikut agama lain tidak. Ada pula orang ni boleh ampunkan, orang ni boleh sucikan seseorang itu daripada dosa. Padahal dia tu seperti kita juga. Tapi kita tidak ada. Tak ada seorang alim, seorang wali boleh mengampunkan dosa sesiapa. Tak ada. Nabi pun tak boleh. Minta doa boleh. Minta doa. Sekadar tu ya. Nak mengampunkan tu tak ada. Tak ada siapa dia terima dalam Islam lagu. Tak apalah. Kemudian riwayat daripada Aisyah dia kata, itulah cerita orang tuduh dia tu. Sudah banyak kali juga hadis ni kita jumpa. Di sini ringkas dia kata, aku tidak sangka Allah SWT akan menurunkan wahyu yang akan dibaca, kata dia. Dan aku rasa aku ni tidak layak pun, terlalu kecil lah, hina lah untuk Allah sebutkan apa-apa tentang aku. Sebutkan yatakallama, untuk Allah bercakap tentang aku apa-apa. Di situ. Situ Imam Bukhari ambilnya. Ini Allah ni berkata-kata, Allah bercakap, Allah ada menyebutkan. Hak tu hak dia nak dalam hadis ni. Hak lain tu tak ada. Hak lain tu serupa lah. Kemudian riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi juga. Ini hadis kursi juga. Ini juga menunjukkan Allah ni berkata-kata. Sebab itu dia kata Allah yaqulullah, Allah berkata. Macam mana kita nak menafikan kalam daripada Allah, sedangkan dalam hadis ni ada sebut gini, iaitu apabila hamba-Ku nak melakukan kejahatan, dia nak saja, jangan tulis lagi. Allah kata kepada malaikat, sebagai kejahatan jangan tulis lagi. Selagi dia tidak buat, jangan tulis. Kalau dia buat, baru tulis. Tulis sepadan lah dengan hak dia buat. Tapi kalau dia tak buat juga, dia tinggalkan kerana aku, Tuhan kata, kerana aku dia tinggalkan. Kamu tulis itu satu kebajikan. Satu kebajikan. Kalau dia nak buat benda baik, dia tak buat lagi, kamu tulis dah satu kebaikan. Kalau dia buat pula, tulis 10 kali ganda, sampai kepada 700 kali ganda. Itu bergantung kepada keikhlasan seseorang itu sejauh mana. Setara tu yang disebutkan, dan ini tersebut di dalam hadis qudsi. Hak Allah SWT kata. Hak Imam Bukhari naknya, Allah SWT tu berkata-kata lah. Itulah dia nak. Hak lain-lain tu serupa lah, tempat lain dulu pun sudah berapa kali dah ni. Dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, Allah menjadikan makhluknya. Lepas dia selesai menjadikan, rahim bangun. Rahim itulah hubungan kekeluargaan. Hubungan tu bangun. Rahim. Asalnya rahim tu dalam perut ibu tu lah. Kemudian dia pecah jadi keluarga, jadi anak-anak, adik-adik, sepupu gitu. Begitu. Itulah pertalian dia tu berpunca daripada rahim. Tuhan pun kata, kenapanya? Bapa? Begitu. Dia kata, inilah tempat berdiri orang yang berlindung denganmu daripada perbuatan memutuskan hubungan kekeluargaan. Sini kedudukan. Sini kedudukan. Kita sudah berapa kali dah jumpa hadis ini. Berapa tempat? 2 tempat sebelum pada ni. Dalam hak jilid yang kedua ni saja. Sinilah, mana dia tak segi. Sini tempat. Tak sepis lah mana dengan Tuhan. Kalau selagi Tuhan tidak bagi jaminan apa-apa, sinilah tempat duduk orang yang berlindung dengan Tuhan. Maknanya orang tak kenal kepada putus hubungan kekeluargaan ni, dia akan duduk sini. Dia kata, Tuhan pun kata, kamu tak puas kah? Tak suka kah kalau aku menghubungi orang yang menghubungimu, dan aku memutuskan orang yang memutuskanmu? Kamu tak suka lagu tu? Rahim pun kata, iyalah Tuhan, Tuhanku, aku puas hatilah kalau lagu tu. Tuhan pun kata, itu hakmu, itu ilmu kamu dapat. Kemudian Abu Hurairah pun baca ayat ni. Nak ceritanya manusia ni dia boleh jadi memutuskan rahim. Memutuskan rahim ni adalah satu dosa besar. Satu dosa besar. Anak beranak jadi putus. Hubungan itu dosa besar. Dia amal ayat Quran yang menyebutkan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Rahim tu satu hubungan yang tidak nampak. Dia kata tu lagu mana? Macam-macam pendapat ulama. Seperti yang sebelum pada ni kita sudah jumpa dah. Ada yang dia kata ini dengan lisanul hal. Bukan dia kata seperti keadaan dia tu macam dia kata gitu. Kalau kita nak gambarkan hak dia kata tu lagu tu lah. Dan Allah SWT telah menggambarkan hak dia kata tu gitulah. Sebenarnya dia tidak kata pun dengan ucapan gitu. Tapi ada ulama yang mengatakan tak, Tuhan boleh puih, dia kecek. Lagu mana? Dengan cara Allah SWT buat satu rupa, satu berjisim dia tu akan datang. Rahim tu berjisim. Seperti mana kematian. Dia berjisim. Di alam itu dia buat rupa binatang yang disembelih. Allah SWT boleh buat. Hak nak sininya kepada dia, Tuhan kata tu lah. Tuhan kata apa apanya? Apa apanya? Tu kecek dah tu. Hak tu hak Imam Bukhari nak. Lepas pada tu dia mari hadis ni pula, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu hari tu dapat hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, Allah berfirman, Allah kata, hadis kursi juga. Allah kata, ada orang ni pagi hari lagi kafir dengan aku. Awal-awal lagi asbah tu mana? Awal-awal lagi. Pagi lagi kita kata. Tu. Pagi bahasa Kelantan tu. Tepat dengan bahasa Arab ni asbah ada makna pagi lagi. Kita harap ke dia pagi lagi mati dia. Pagi tu bukan makna waktu pagi, boleh jadi mati malam. Tapi makna awal. Awal lagi. Kadang-kadang orang kita guna petang lagi. Sebab hari ni kan panjang kan, petang malam. Tapi petang tu tidaklah awal seperti pagi. Pagi tu lebih awal. Dalam bahasa Arab dia panggil amsa. Hak lebih tepat bahasa Kelantan tu. Bahasa Kelantan tu tak lagi, hak tu tepatnya. Dia kata kita harap ke dia petang lagi dia nya kalah. Kita kata petang lagi tu kalah. Bukan maksud pada waktu petang dia kalah. Tak mesti gitu. Supo juga di sini. Mana awal-awal lagi, tak ada ke mana. Kafir dah. Ada juga awal-awal lagi, pagi lagi beriman. Hak kafir tu lagu mana?
Bila hujan dia kata buat tabitan tu, buat tabitan ni, buatan tu, buatan ni, yang menyebabkan hujan. Kita didapat hujan. Hak beriman tu nak ke mana? Bila hujan dia kata Allah bagi, Allah menurunkan hujan. Beriman? Tak bukan hujan saja, banyak perkara. Hak ni Allah, hak ni Allah. Ada orang kata hak ni ubat yang menyiarkan, hak ni doktor yang menyiarkan. Yalah dah tu. Dia kena Allah. Tu dari segi akidahnya. Segala-galanya Allah. Hak lain-lain itu sebab saja. Dari segi akidahnya Allah. Kita boleh kata makan nasi kenyal, boleh kata lagu tu. Bukan tak boleh kata, tapi dari segi kepercayaan dalam hati sini nak ayat akidah ni. Nak ayat akidah. Hak Imam Bukhari naknya Allah Subhanahu Wa Taala kata tu ya, dia naknya. Lepas pada tu riwayat daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berkata lagi. Hak tu dia naknya Allah kata. Kalau seseorang hamba aku tu dia suka nak jumpa dengan aku, aku pun suka juga nak jumpa dengan dia. Kalau dia tak suka, aku tak suka juga. Lagu mana? Tak suka, tak suka. Suka. Maksudnya suka berjumpa dengan aku ni suka mati itulah. Dalam hadis yang lain Aisyah kata, kita ni kan sebagai manusia ni, semula jadi kita tak suka mati, takut mati. Nabi SAW kata bukan gitu maksudnya. Di tempat yang lain dalam Bukhari ni juga, bukan gitu maksudnya. Hak ni apabila hamba ku suka bertemu dengan aku ni, keadaan orang mukmin, orang yang hidupnya penuh dengan amalan yang baik. Bila dia dekat nak mati, Allah SWT pun tunjuk kepada dia segala kesenangan, segala kesukaan, segala pembalasan untuk dia tu. Sukalah dia pun suka nak mati tak apa. Hak tu maksudnya. Aku pun suka jumpa dengan dia. Hak ni hak satu lagi ni, bila dekat nak mati dia nampak neraka, dia nampak seksa, dia nampak azab, dia nampak teruk dia. Hak tu lah dia tidak suka. Dia tidak suka mati. Dia tidak suka mati. Sebab apa? Kalau mati dia akan jumpa hak tu lah. Hak satu lagi tu, kalau dia mati dia akan jumpa. Selagi dia tak mati, dia tak akan dapat hak tu. Sebab tu dia suka nak bertemu dengan aku. Maksudnya dia suka nak mati. Hak nak sininya Allah SWT kata tu ya. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah lagi, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, aku mengikut keyakinan ataupun kepercayaan hamba-Ku kepadaku. Dia anggap aku ni lagu mana? Dia anggap aku lagu mana? Dia percaya aku ni lagu mana? Aku Maha Pengampun, aku akan ampunkan dia. Dia percaya aku ni pemberi rezeki, percaya lagu mana? Sungguh-sungguh lah. Maka aku akan bagi rezeki kepada dia. Atas dia anggap lagu mana? Begitu. Dengan sebab itu kita kena bersangka baik kepada Allah SWT. Kita kena mengharapkan kepada Allah SWT. Jangan kita putus harapan. Jangan kita nak marah ke, mecok ke, tak boleh dengan dia. Kita kena kebaik semua. Baik semua. Kalau rugi, ada baiknya. Kematian, ada baiknya. Kesakitan, ada baiknya. Ada hikmat lah tu. Allah SWT dia bagi mengikut keyakinan kita. Kalau kita tidak dapat kebaikan tu dalam hidup kita pun, dia beri pahala. Dia tidak saja kita kata lagu tu. Tapi kalau kita buat mecok, buat balok, babak, kita kata tak boleh gak. Dalam hasil tanaman kita tu tak jadi, pahala pun tak boleh, dosa. Boleh dosa. Itu maknanya mengikut kepercayaan, keyakinan hamba. Kalau dia kata ni semua daripada Allah, boleh pahala. Sakit kau, rugi kau, apa kau, boleh pahala. Tidak sia-sia. Dan besar kemungkinan Allah SWT bagi. Kalau dia yakin tu, Allah SWT bagi. Allah SWT bagi kepada dia dalam dunia ni juga. Kalau katakanlah tak bagi pun, tetap dia bagi pahala. Tidak sia-sia. Itu maknanya mengikut keyakinan hamba. Hamba yang yakin kepada dia, dia akan bagi. Kalau tidak yakin, dia tak bagilah. Baginya tu dia dosa. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ada satu orang, hak ni riwayat yang kedua tu, hak tula lah riwayat yang kedua ni, ringkas sikit, tidak pernah mengamalkan apa-apa kebajikan. Dia kata, kalau aku mati kamu bakar aku, lepas tu taburkan separuh daripada debu dia tu, abu dia tu di laut, separuhnya di darat, biar jadi terpisah, selewak, tak tahu mana, dia tak boleh nak sebut dah. Dia tak boleh nak sebut. Dia kata kalau Allah berkuasa, kalau Allah berkuasa menangkapnya, tentu dia akan seksa. Sebab tu dia buat gitu tu. Sebab tu dia buat gitu. Kira-kiranya mana? Tak boleh nak sebut, tak tahu mana. Kiranya Allah berkuasa, dia akan menyeksanya habis-habis. Dia akan seksa dia lebih daripada orang lain. Tak ada orang dalam dunia ni lebih kuat akan menerima seksa daripada dia. Dia kata Allah SWT pun suruh laut. Dan hak ni disebut hadis. Hak kemudian hak tu lebih panjang lagi. Cumanya di sini, apa makna orang ni kata gini? Dia tidak beriman ke? Kalau dia tidak beriman, ke mana Allah SWT ampunkan dia? Kalau dia beriman, macam mana dia ni kata kalau Tuhan itu berkuasa? Dia tak percaya kalau Tuhan berkuasa, tak percaya Tuhan kuasa, beriman ke mana? Itu beberapa kemuskilan. Beberapa kemuskilan ni. Dengan sebab itulah kita tengok di sini dalam hasyiah ni, dia ada beberapa pendapat ni. Hasyiah nombor 11 nombor 12. Sebenarnya orang ni dia mukmin. Bukti dia kata kerana takut kepadamu. Orang yang takut Tuhan ni dia mukmin. Kalau kafir dia tak takut Tuhan dalam dunia ni. Itu bukti dia. Lepas tu dia kata kalau Tuhan berkuasa, memang dia percaya Tuhan berkuasa. Hak tu dia takut sangat tu. Hak tu dia nak suruh biar tak ada rasa, tak boleh nak sebut, tak boleh nak tengok, tak boleh nak kesal dah dia. Waktu dia takut terlaju. Kalau Tuhan tu berkuasa, memang dia yakin Tuhan berkuasa pun. Tuhan akan menyeksa dia. Sebab itu dia tak ada arah. Dia tak ada arah, dia buat gitu. Bukan dia tidak yakin Tuhan berkuasa, sebab dia tahulah Tuhan maha berkuasa lah. Kalau kita kata dalam tanah, jadi hantu, jadi tanah juga. Tidak dia kata tubuh dia ada gitu, tak. Tapi lebih nyata, lebih nampak adanya itu. Ni kalau boleh biar tak ada rasa. Itu buat dia takut tu aja. Maknanya ini bukan menunjukkan dia tidak beriman. Dia beriman juga. Menunjukkan dia yakin benar. Dia takut sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga ulama yang kata qadara itu bukan makna berkuasa. Qadara itu makna jika ditakdirkan. Jika ditakdirkan, jika Allah SWT memutuskan, atau jika Allah SWT menyempitkan. Banyak makna dia tu di tepi. Seperti dalam Quran, fazanna allan naqdira alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hak Nabi Yunus. Jadi dia ingat aku ni tidak berkuasa terhadapnya. Jadi macam mana Nabi Yunus tak kata Tuhan ni tidak berkuasa? Dia seorang nabi. Itu yaqdira tu di situ bukan dengan makna berkuasa, dengan makna lain. Kalau Tuhan takdirkan, kalau Tuhan menyempitkan keadaannya, kalau Tuhan menangkapnya, gitu maksudnya. Waqilah, ada juga ulama yang kata mengikut zahir lah, kuasa. Tapi dia kata gitu, seperti kita kata tadi, dia tak boleh nak kawal diri dia kerana takut sangat. Gitu. Lepas tu dia sebut di sini, ataupun ada beberapa kemungkinan, ataupun dia ni jahil salah satu daripada sifat Tuhan. Wajahilu sifatin, wajahilu sifah kufruhu mukhtalaf fihi. Dia sebut orang yang jahil satu sifat Tuhan, masih khilaf lagi di kalangan ulama. Dia tidak tahu Tuhan ni ada sifat tu. Tuhan ni ada sifat tu. Dia tidak tahu tu.
Masih khilaf lagi di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan dia dimaafkan, dia masih beriman lagi. Dengan sebab itu kalau kita kata tahu sifat 20, 20 sifat tu ya kau, banyak lagi sifat tu. Kalau kita kata tahu sifat Asmaul Husna 99, pas 99 tu saja kau? Tak, ada lagi lebih daripada tu. Maknanya ada juga ramai orang yang tak tahu sifat Tuhan, hak tidak disebut situ. Kalau kita nak kira hak tak tahu sifat Tuhan dengan sempurna, maknanya orang tu salah, tidak beriman. Ramai benar tidak beriman. Tapi ulama-ulama mengatakan, ia kata walaupun 20 ke 99 ke apa, secara umumnya dia terima dah segala sifat sempurna, sifat hak Tuhan sabitkan untuk diri dia tu secara ijmal dia terima. Dengan sebab itu tak apa, dia kata. Ataupun ni hak ulama jawab ni, ataupun di zaman dia tu semata-mata tauhid tu cukup dah. Sifat-sifat perincian sifat ni kalau dia tak berapa tahu pun tak apa, dia kira mukmin lagi. Sebab ni bukan umat zaman Nabi kita ni, bukan umat Nabi Muhammad, umat dulu, cerita orang dulu. Jadi boleh jadi pada masa tu dari segi iman ni, bila dia sudah ada tauhid saja sudah cukup. Lepas tu sifat-sifat tu tidaklah perlu diyakini, dipegangi secara terperinci sebab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia kata au innahu kana fi zamani yanfa'uhu mujarradut tauhid, semata-mata tauhid tu padan. Ataupun macam-macam lah jawab. Mungkin dalam syariat dia tu boleh lagu ni, tak apa lagi kalau saudara tu. Ataupun mungkin juga makna dia, kalau Allah Subhanahu Wa Taala menangkap aku dalam keadaan aku sempurna anggotaku, gitu maksudnya. Macam-macam lah jawapan yang diberikan. Aku mana-mana pun dia, kesimpulannya dia takut sangatlah. Sebab tu yang mendorong dia buat gitu. Dan daripada hadis ni kita tahu bahawa ada kalangan manusia ni yang bakar-bakar tu, dia ada benda ni ada. Tapi ini bukan syariat dulu pun, bukan syariat, cuma perbuatan dia seorang. Perbuatan dia seorang pun, walaupun dari satu segi salah, Allah SWT maaf bagi dia. Sebab apa? Sebab besar lagi tu, takut dia kepada Tuhan tu besar lagi. Hak tu dapat menampung kekurangan dia hak lain. Kalau kita kata dalam syariat dulu memang bakar, apa perlu dia wasiat tu? Orang lain pun lagu tu serupa lah kalau ni menunjukkan pada masa tu pun tidak bakar. Bakar ni hak dia pilih sendiri, hak dia buat sendiri. Ataupun orang ni termasuk dalam orang zaman Fatrah ke gapo ke, boleh jadi belakang. Hak nasabahnya tidak zaman Fatrah, zaman Nabi juga. Tapi nak ceritanya orang ni kalau ada kesalahan pun, kalau ada lagi benda besar yang dapat menampung kesalahan dia, akan dimaafkan. Itu je lah. Sebab kita juga, kalau kita tidak lagu ni pun ada kesalahan, tapi ada juga kebaikan. Allah SWT Maha tahu kebaikan kita tu setara mana, kejahatan kita tu setara mana. Kira-kiranya kalau ada satu kesalahan kita, walaupun besar kita berasa, tapi ada kebaikan, mungkin kita tidak sedar, kita tak ingat dah tu, Allah SWT kenal sangat, dia boleh tutup kesalahan kita. Itulah kesimpulan yang dapat kita buat. Jadi Tuhan mengampunkan dia. Ni hadis seterusnya ni lagu tu juga. Dia kata Tuhan dia kata, Nabi SAW, adakah hamba-Ku ni yakin, percaya? Tuhan kata, hak tu hak Imam Bukhari naknya Tuhan kata. Sebab dia nak mengisbatkan kalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalam sebagai sifat Allah. Hak tu hak dia naknya. Hak di sini cerita hak lain pula. Ada seorang hamba tu, dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Lepas tu dia pun minta ampun dengan Allah SWT. Ini menunjukkan banyak kali pun tak apa. Atas akidah kita, kita percaya Tuhan tu Maha Pengampun, Tuhan tu ada, kita tidak putus hubungan dengan dia. Hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau kita setara mana pun jangan putus hubungan dengan Allah, jangan putus asa, kena mengadu semua kepada dia, kena balik kepada dia juga. Dan dia, kita kena ingat, bukan semua manusia. Kalau manusia boleh ada jemu, nak marah, meluak, kita kata. Allah SWT tidak begitu. Sebab sifat dia Tawwab, sifat dia Ghafur. Itu sifat dia.
Yang pentingnya orang ni sedar, orang ni percaya, ada akidah tu, dia ni ada Tuhan. Tuhan yang dapat mengampunkan dosa, orang lain tak ada. Tuhan tu yang dapat mengampunkan dosa. Sehingga Tuhan kata, adakah hamba-Ku ni tahu? Tuhan kagum, Tuhan kenal dengan orang hak lagu ni. Sebab apa? Sebab dari segi akidah dia masih molek. Dia masih duduk yakin Tuhan mengampunkan dia, walaupun dia banyak melakukan dosa. Tapi dia ada lagi waktu Tuhan kenal. Sehingga dia kata, aku ampunkan dosa ni 2-3 kali lagu tu. 2-3 kali ni bukan maksud 3 kali sungguh. Kalau lebih daripada tu pun, kita dalam hidup ni tidak 2-3 kali saja, banyak dosa ni. Maknanya jangan lupa bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan Allah. Itu jangan lupa. Jangan kata banyak sangat dosa ni mesti Tuhan tak ampun. Tak boleh. Orang yang kaya, Tuhan yang pemurah, dia tak ada hak dia. Kalau kita bandingkan Tuhan tu dengan manusia, memang lagu tu. Tapi Tuhan tu tidak serupa dengan makhluk, tak boleh kita kata begitu. Dia boleh mengampunkan kita. Kalau dia dengan sebab kita minta dengan dia tu jadi kurang hak dia, Tuhan tak ada kurang apa-apa, tak ada terjejak apa-apa dia. Kalau dia bagi banyak mana. Lepas pada tu hadis hak tadi jugalah, Tuhan beri harta kepada dia, anak kepada dia. Maknanya orang ni orang jauh, tapi dia takut. Sehingga dekat nak mati dia kata, cuba rayak anak-anak ni, ayah ni setara mana dulu, bagus ke tidak? Anak-anak dia kata ayah paling bagus. Maknanya dia ni beriman, dia orang jauh, tapi dia buat, dia tak nampak dia buat. Hak tu Tuhan kenal ke dia ni. Dia tidak nampak dia buat baik, dia nak nampak sikit macam tak ada semacam. Lagu tu hak dia. Jangan buat sikit sudah nampak banyak, rasa cukup dah, padai dah. Hak tu tak, lagu tu tak sih. Hak naknya dia buat banyak dah, juru dah molek, tapi dia rasa tak ada apa. Dia rasa tak ada apa. Tapi pada pandangan orang lain, molek dah. Molek dah. Dengan sebab itu ada dalam hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa dia, walaupun hadis tu dhaif, tapi adalah doa dia. Allahumma ja'alni fi 'aini saghira waj'alni fi a'yunin nasi kabira. Molek tu hadis tu. Doa tu, ya Allah, jadikanlah aku di sisiku pada pandanganku kecil, dan jadikanlah aku pada pandangan orang lain besar. Mana orang lain nampak, kalau nampak kecil dia tak hormat pula kepada kita. Dia tak heran pula, dia hina pula kita. Tapi kalau dia nampak besar, semua ada harga kita buat. Dia tidak hina kita, tapi kita sendiri rasa kecil, rasa tak ada apa. Hak tu molek. Allah SWT kenal orang ini, sebab itulah sini. Sebab dia walaupun dia baik, dia tak ada gapo dia, bahkan dia takut lagi ada. Tuhan kenal sifat dia waktu. Sebab itulah Allah SWT mengampunkan dia, walaupun tindakan dia tu salah. Walaupun tindakan dia tu salah. Tapi kita tak boleh buat kesimpulan di sini bahawa boleh mati bunuh diri. Tak boleh waktu tu. Tak boleh. Dalam syariat kita tak boleh. Boleh jadi kira-kiranya ni cerita orang dulu, kalau sekarang ni tak apa. Sebab kalau bunuh diri itu lain cerita. Ini bukan bunuh diri setelah dia mati. Dan kita terikat dengan syariat Nabi kita. Kalau kita mati, kita tak boleh nak buat kongsi-kongsi, ikut serah, kita tak boleh. Kena ikut syariat. Kena ikut syariat. Orang ni kira-kiranya dikecualikan dia ni. Ataupun dalam syariat dia dalam perkara ni tidak berat mana. Tidak berat mana. Begitu. Kemudian habislah babu kalamir Rabb yaumal qiyamah ma'al anbiya wa ghairihim. Kalam Allah pada hari kiamat dengan nabi-nabi dan selain mereka. Imam Bukhari buat mari lagi, tajuk lagi, kalam lagi, pakar. Itu cara Bukhari. Wallahu a'lam.